Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'a wa lahu ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagi Tuan Imam barisan AJK, para pegawai surau dan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kita dapat melaksanakan satu syiar yang besar, iaitu Qiyamul Lail Tarawih kita berjemaah, dan kita sehinggalah witir, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innar rajul idza qama ma'al imam, bila seorang lelaki itu berqiyamul lail bersama dengan imam, hatta yansarifa al-imam, sehinggalah selesai imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, dicatat pahala baginya seolah dia berqiyamul lail sepanjang malam. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersyukur sebanyak-banyak, khususnya nikmat iman kita, nikmat Islam, dan nikmat kita dapat mengecapi Ramadan dan dapat beribadah dengan lengkap di bulan Ramadan. Semua ini adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat hebat, yang sangat besar. Hati orang yang beriman, orang yang bertakwa, bila berdepan dengan pemberian ataupun anugerah Allah dalam hal ibadah, maka dia sangat gembira, sangat cinta, sangat menghargai pemberian Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, iaitu kita beribadah di bulan Ramadan, di mana ini menandakan ketakwaan dalam hati tuan-tuan semakin tinggi, semakin meningkat. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, syiar lambang kebesaran Islam, lambang keagungan Allah, Ramadan salah satu daripadanya, dan pengisian dalam Ramadan, kita sangat gembira bila dapat beribadah. Kita sangat tamak untuk cari lagi dan lagi dan lagi pahalanya, rahmatnya, keampunannya, amal salehnya. Maka itu tanda kegembiraan kita dengan syiar Allah. Maka bila nampak kegembiraan pada zahir, dalam hati kita sebenarnya semakin menambah ketakwaan kita, semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang ada orang tersalah langkah bila dia dah dapat buat amal saleh, tapi dia sendiri yang batalkan amal saleh dia sendiri. Dia sendiri yang padamkan pahala dia sendiri. Pahala yang dia buat penat, puasa siang hari, malam qiyamul lail, kurang tidur, kurang rehat, sebagainya, tapi dia sendiri yang batalkan pahalanya. Dari mana perbuatan membatalkan pahalanya? Timbul sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat yang tercela. Antara yang paling bahaya adalah takabbur, ujub, sum'ah, riak dan seangkatan dengannya. Semua amalan ini akan membinasa. Perbuatan ini, sifat-sifat mazmumah ini adalah pembakar, yang membakar, yang menghapus pahala yang penat-penat kita kumpulkan pahala. Maka oleh kerana itu, biarlah Ramadan bukan sekadar mendidik kita untuk beramal soleh, bukan sekadar Ramadan ni ajak kita sembahyang, ajak kita puasa, ajak kita buat tu buat ini, tapi Ramadan juga untuk membersihkan kita, hati kita daripada sifat-sifat yang kotor tadi, supaya dimasukkan, dihiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji, tawadhu, hilim, lemah lembut, merendah diri, bersabar di atas segala apa yang kita tempuh dan sebagainya. Sifat-sifat sadiq, kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, antara amalan penting untuk kita kekalkan supaya kita ni dibersih hati kita daripada kotoran-kotoran sifat-sifat mazmumah. Saya dengar imam kita baca tadi penghujung surah Ali Imran, satu ayat yang sangat penting untuk jadi amalan kita. Imam kita baca tadi daripada ayat 19, dia baca awal lah, cuma saya nak ambil daripada situ, daripada ayat 189 190, daripada 190 tu
10 ayat ataupun 11 ayat terakhir surah Ali Imran sehingga penamat ayat 200 surah Ali Imran, lebih kurang 10-11 ayat. Ayat ini tak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam qiyamul lail dia pasti Nabi akan baca. Maka jadilah amalan kita tuan-tuan, pegang ayat ni. Dalamnya kalau kita nak kaji, mudah-mudahan sempat kita tengok hari ni, kandungan dalamnya adalah doa-doa yang penting untuk bekalan hidup kita dunia dan akhirat. Panjang, antaranya disebut dalam ayat tadi, walillahi mulkus samawati wal ard, Allah yang memiliki, menguasai segala langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada perkara yang berlaku tanpa kuasa Allah. Ini akidah kita, keyakinan kita. Yakin semua berlaku adalah kudrat Allah, kuasa Allah Ta'ala. Sehingga kita berjaya mai semahyang, datang semahyang berapa rakaat tarawih tadi, itu kudrat Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, barang siapa yang dapat amal soleh, maksudnya dapat buat amal soleh, apa je lah amal soleh dia, semahyang, dia puasa ke, dia sedekah ke, dia buat amal soleh, tapi dia mendabik dadanya, dia bangga dengan dia boleh buat amal soleh. Itu saya sebut tadi, ada masuk ujubnya. Ujub maksudnya kita bangga, aku hebat, aku boleh buat ni, orang tu tak boleh buat, orang tu lemah je, aku lagi hebat. Ujub dah masuk, maka tak ada ke mana amal kita, penat-penat kita buat sungguh-sungguh tapi tak ada nilai sisi Allah, kerana ini virus yang merosakkan kita punya pahala. Ujub. Jadi Nabi kata, siapa yang buat amal soleh tapi mendabik dadanya, oh aku hebat, aku rajin, sebab aku belajar banyak, aku sekian, semua dabik dada, maka sebenarnya Allah murka kepada dia. Dia belum bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, belum bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum daripada hadis Nabi SAW. Sepatutnya bila kita buat amal soleh, kita puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang dorong aku, beri taufik, beri hidayah sehingga aku berjaya buat amal soleh ya Allah. Kalau orang puji kita pun, kita takkan kembang diri tuan-tuan. Orang puji, oh hebatnya engkau, rajinnya, istiqamah datang, kita tak kembang. Sebab kita usaha kita, tapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Allah yang milik segalanya. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan Allah yang ciptakan perbuatan kamu. Yang kamu buat tu, yang kamu jalan, yang kamu sembahyang, yang kamu puasa, Allah yang buat. Allah yang beri. Allah yang beri hidayah, taufik. Maka tawaduk kita, rendah diri kita, seumpama demikian Allah yang akan angkat darajat kita. Allah Ta'ala sebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Semuanya ciptaan langit, bumi dan pertukaran malam siang, la ayatin, semuanya ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulul albab, orang yang pintar. Orang yang pintar, dia nampak segala perbuatan ni Allah punya. Ini orang yang pintar, dan segala apa yang dia buat adalah untuk Allah. Allah bagi pada dia, dia buat, dan hanya nak kembali kepada Allah. Maksudnya ikhlas. Ikhlas kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk, bukan kerana nak riak dan sebagainya. Dalam ayat ni, ayat tafakkur, supaya kita berfikir. Salah satu amalan penting kita selain daripada kita bangun malam, tuan-tuan buat apa bangun malam? Ya, kita sembahyang berapa rakaat, kita baca Quran. Salah satu amalan penting malam kita selain daripada kita sembahyang, baca Quran, doa, istighfar, berzikir pada Allah Ta'ala. Sebagian ulama kata sekurang-kurang kita pecah pada 6 jenis amalan waktu malam. Sembahyang, ya kita insya-Allah kita buat sembahyang. Memuji-puji Allah Ta'ala, salah satunya mungkin dengan Asma'ullahil Husna, puji dengan nama Allah. Baca nas'aluka ya man huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddus, salah satunya. Ataupun subhanallah hamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha, dan sebagainya. Yang ketiga, istighfar untuk diri kita dan seluruh mukmin mukminat, termasuklah pasangan kita, anak kita, ibu bapa kita. Minta ampun. Istighfar. Kerana istighfar di waktu sahur adalah amalan ahli syurga. Ahli syurga tak akan tinggal istighfar waktu sahur. Allah Ta'ala sebut, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka sering beristighfar. Siapa dia? Ahli syurga. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur istighfar sungguh-sungguh, mungkin sambil meleleh air mata,
mungkin bertaubat sungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh. Dan istighfar tengah malam menyebabkan Allah angkat balak. Mungkin balak tu nak turun ke tempat tersebut, mungkin pada rumah kita, mungkin pada kita individu, tapi kerana istighfar, mungkin bukan istighfar orang tu, istighfar isterinya, istighfar anaknya, istighfar bapaknya, Allah angkat dulu kerana istighfar tengah malam. Masya Allah, angkat dulu balak tersebut, tangguh, tak jadi. Selamat dia daripada istighfar seseorang di tengah malam, kekuatan istighfar. Yang keempat, Al-Quran. Wa Quran al-Fajr, dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala sebut, wa Quran al-Fajr, Quran di waktu fajar, wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhudan, kerana Quran di waktu fajar ni akan menjadi saksi kepada kita, di mana Quran dan puasa dua ni akan menjadi pemberi syafaat kepada kita, berdebat dengan Allah. Dia jadi peguam bela, minta keistimewaan daripada Allah untuk kita. Ya Allah, fulan ini mengorbankan masa rehatnya semata-mata untuk aku kerana Quran. Quran kata semata-mata baca aku. Dia korbankan rehatnya, tengah malamnya orang lain sedang tidur, dia bangun baca aku, ya Allah, maka beri keistimewaan pada dia sekian 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 sekian, minta. Quran yang keempat. Yang kelima, berdoa, minta doa, di mana di tengah malam Allah turun di langit dunia. Dari maksud Allah turun ni bukanlah zat Allah, bukanlah kita kata kita macam kita turun, tidak, tapi rahmat Allah turun di tengah malam. Siapa yang bertaubat Allah nak bagi, siapa yang minta hajat Allah nak tunaikan, minta rahmat Allah nak beri, dan sebagainya. Doa, minta pada Allah Ta'ala. Umumkan doa kita, jangan hanya untuk pribadi kita, minta juga untuk jiran, untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nabi kata dalam satu hadis, mafhum satu hadis, siapa yang sekali istighfar dapat pahala sebanyak bilangan mukminin mukminat yang ada. Berapa bilion mukminin mukminat di muka bumi ini? Mungkin 2 bilion, tuan-tuan. Sekali istighfar kita dapat pahala 2 bilion. Apa dia? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ringkas, mudah. Aku minta ampun pada Allah untuk mukminin lelaki dan buat mukminin mukminat perempuan. Sekali istighfar, istighfar tengok. Dan yang terakhir saya nak sebut dengan kaitan, dikaitkan dengan ayat ni, iaitu tafakkur. Salah satu amalan kita tengah malam adalah bertafakkur. Apa tafakkur? Merenung, berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia luas, tafakkur ni luas. Yang penting kita guna akal kita sehingga mengaitkan kehebatan, keagungan Allah. Masya Allah. Mungkin kita tengok alam, Masya Allah, cantiknya Allah yang ciptakan, hebatnya Allah Ta'ala, kaitkan dengan Allah. Atau kita fikir tentang, aku ni pahala banyak mana aja, mungkin dosa masa zaman muda dulu tak terampun atau tidak. Itu tafakkur juga. Fikir tentang ahwal akhirat kita, berjaya boleh dapat syurga ke tidak kita ni. Itu juga tafakkur kebesaran Allah dan sebagainya. Dalam ayat ni membawa kita bertafakur, iaitu Allah Ta'ala sebut, sungguhnya ciptaan langit bumi, tukaran malam siang, semua tu proses untuk kita berfikir, hebatnya Allah ganti malam. Jangan kita anggap kejadian tu adalah fenomena semula jadi alam dah. Bukan. Memang mata manusia, orang awam nampak macam tu, tapi kita yang ada iman, kita tak bukan mata kita pandang macam tu. Kita pandang ini tadbir, pentadbiran, olahan, kontrol, kawalan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang datangkan malam, Allah yang ganti balik dengan siang, begitu seterusnya. Kemampuan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Kerana sampai masa Allah boleh stop je matahari, jangan datang malam, siang memanjang. Begitu juga Allah boleh stop matahari, tak bagi datang siang, malam memanjang. Kuasa Allah. Banyak kisah-kisah para Nabi. Nabi Sulaiman juga minta, ya Allah berhentikan matahari, dia nak semayang petang. Rasulullah SAW juga minta berhentikan matahari. Nabi Yusha' bin Nun minta, ya Allah berhentikan matahari, matahari berhenti. Itu semua maksudnya pentadbiran, bukan fenomena semula jadi. Ini kawalan Allah. Kita orang beriman nampak kawalan Allah. Itu berfikir tu. Allah kata siapa ulul albab, antaranya orang yang banyak berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir pada Allah, berdiri dia pun berzikir, dalam keadaan duduk pun berzikir, baring atas lambung pun berzikir, tak berhenti berzikir pada Allah. Zikir pada Allah kalau berdapat 24 jam lebih baik 24 jam. Kerana satu ketika baginda Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, di kalangan kami yang sembahyang tadi, kalau kita sembahyang 8 rakaat dengan 3 witir, di kalangan kita ni samakah pahala sembahyang?
Nabi kata tak. Siapa yang paling banyak ya Rasulullah pahalanya? Sahabat tanya Nabi. Nabi kata orang yang paling banyak berzikir pada Allah, sembahyang dia tadi berganda-ganda besar, lebih pada orang yang kurang berzikir. Maksudnya di luar dia banyak berzikir. Berzikir macam mana? Nak makan baca doa, sudah makan alhamdulillah doa, pakai baju doa, apa lagi? Masuk tandas baca doa. Tu antara zikir-zikir. Tak perlu nak tasbih-tasbih. Yalah, tasbih satu hal. Masuk itu juga zikir, berdoa-doa, minta-minta, nak naik kenderaan baca doa, keluar kenderaan baca doa, masuk masjid kaki kanan baca doa, duduk dengan i'tikaf, berzikir pula dengan Quran dan sebagainya. Berzikir. Maka orang yang banyak berzikir, maksud dia dekat dengan Allah. Amalan dia walaupun 2 rakaat sama dengan orang lain, 2 rakaat juga, tapi pahalanya tak sama. Pahala gandaannya lebih besar. Sahabat tanya Rasulullah, kami yang puasa juga. Nabi jawab sama. Orang yang paling banyak berzikir, pahala puasanya berganda besar. Kadang-kadang saya pernah satu tempat saya cerita macam ni, tapi orang tanya, Ustaz, kan dalam hadis Nabi sebut siapa sembahyang berjemaah dapat 25 kali ganda, ataupun riwayat 27 kali ganda. Itu macam mana pula orang tu lebih, orang ni kurang? Semua jemaah 25 27 kali ganda. Ya betul, itu kali ganda. 25 atau 27 kali ganda. Kali berapa? Ada orang 27 kali 1, ada orang 27 kali 10, ada orang 27 kali 100, ada orang 27 kali 1000. Macam itulah. Ganda 27, tapi kali dengan berapa? Allah bagi pada 1000, kali 27 pula. Masya Allah. Dengan jemaahnya. Okey. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka sering, antara sifat ulul albab adalah orang yang banyak berzikir, yang pertama. Yang kedua, orang yang banyak berfikir, tafakkur tadi, berfikir kebesaran Allah, mengagungkan Allah Ta'ala, sambil dia mengeluh perkataan, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, engkau cipta alam ni bukan sia-sia. Banyak orang kata alam semula jadi, lepas mati pokok contohnya kecil naik besar, lama-lama dia reput. Itu proses alam semula jadi. Dah. Ni kita baca, Allah tak ciptakan benda tu sia-sia. Ada peranan pokok, ada peranan kuman, ada peranan manusia, ada peranan binatang-binatang, ada fungsinya yang mungkin kita nampak, mungkin kita tak nampak. Allah takkan buat benda kosong-kosong sia-sia. Begitulah kita ni, Allah bagi sakit, Allah bagi demam, Allah bagi itu, bukan sia-sia, bukan saja-saja, tak, ada sebab. Cuma kita pandai baca atau tak aja. Contohnya, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhilah kami daripada azab neraka. Kita tengok alam, minta ya Allah jauhku daripada azab neraka. Itu doa yang pertama, Rabbana. Dalam ni ada 5 doa Rabbana. Itu yang pertama, minta supaya kita jauh daripada api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Tuhan, kalau engkau masukkan seorang tu dalam neraka, memang dia akan duduk keadaan hina sehinanya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maksud kita merayu supaya janganlah masuk aku dalam neraka. Kalau kau masuk aku neraka, habis hina aku ya Allah. Merayu pada Allah. Dan yang ketiga, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Tuhan, kami dah dengar panggilan seruan iman daripada orang yang menyeru. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW. An aminu bi rabbikum, saya beriman pada engkau Tuhan kamu, Tuhan kita. Fa amanna, kami dah beriman ya Allah. Seruan tu dah sampai kat kami dah beriman. Rabbana, yang keempat, Rabbana faghfir lana. Oleh kerana itu ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, padamlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, matilah kami bersama dengan orang-orang yang mulia, iaitu dengan husnul khatimah. Dan yang kelima doa, Rabbana wa atina, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami ma wa'atana, apa yang telah kau janjikan kepada kami. Apa yang Allah janji? Buat baik, syurga. Kami minta yang tu janji engkau ya Allah. Kami minta janji itu. Ala rusulik wala tukhzina, jangan kau hina kami ya Allah pada hari kiamat dengan azab-azab neraka. Innaka la tukhlifa. Bayangkan kita baru doa 5 benda. Ya, tadi minta jauh neraka, merayu pada Allah agar dijauhkan daripada seksaan-seksaan, dan minta mengaku kita ni orang beriman, dan kita minta ampun dosa, padam kesalahan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada benda ni, pasti orang tu berjaya. Tapi bila tamat 5 doa, Allah terus bagi jawapan. Apa jawapannya? Fastajaba lahum rabbuhum. Tuhan mereka menunaikan permintaan mereka.
terus Allah bagi jawapan. Kita baru minta 5, Allah bagi jawapan. Sebab tu Nabi kata, celakalah, binasalah orang yang tak mau menghayati, merenung, membaca, mengamalkan ayat ni pada waktu malam. Satu ketika Nabi baru turun, Bilal biasanya nak datang, kalau nak datang azan, nak datang azan subuh, Bilal akan minta izin, ya Rasulullah boleh dah azan sekarang ya Rasulullah? Rasulullah izinkan, baru dia azan subuh. Biasa dia macam tu. Jadi satu ketika dia ketuk pintu rumah Nabi, terdengar dalaman Nabi teresak-esak, macam orang baru sudah menangis kan, teresak-esak suara sedu-sedu tu. Maka Rasulullah kata, datanglah masuk. Bilal pun jenguklah daripada pintu rumah Nabi, tengok Nabi basah janggut, menangis. Maka Bilal tanya, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, tadi baru turun pada aku ayat ni, ayat yang kita baca tadi sampai penghujung Ali Imran. Maka Nabi kata, rugilah ataupun rugilah mereka yang tak mau merenung akan ayat-ayat yang diturunkan ini. Maka kita jadikan amalan kita pada ayat tersebut. Antara yang terbaik kita baca seperti Nabi SAW. Tapi Nabi bila bangunnya dia akan baca terus sebelum ambil wudu, sebelum ke tandas, sebelum bangun, buka mata terus baca Al-Quran, baca yang ni. Tapi kita bahaya pula buat benda macam tu. Bangun-bangun baru a'udzubillahi minasyaitanir bismillah, debum tidur balik. Pergi basuh muka dulu, ambil wuduk dulu, bagi cerah mata sikit, baru boleh baca Quran kan. Jadi jangan tinggal tuan-tuan ayat ni sehinggalah penghujung. Ya alladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai yang beriman, sabarlah kamu dan utuhkanlah kesabaran. Maksudnya tabahlah kesabaran. Seolah dikatakan ayat ini ayat untuk kita kuatkan kesabaran kita, ketabahan kita. Ada orang sabar, dia boleh sekali sabar. Contohnya apa dia? Contoh kita nak buat, contohnya dia keluar surau, kasut dia kena sepak sampai ke sana, sabar ya. Dia boleh sabar, okey, dia pergi kutip, ambil balik, susun balik, pakai balik, tenang. Esok jadi pula boleh sabar, tapi nada tu lain tak? Sabar, sabar dah lain dah. Jadi ketabahannya hilang, kesabarannya baru hanya sekadar. Kesabaran ni sangat hebat. Kerana kalau kita nak cari tajuk sabar ni hebatlah, kerana sabar ni penentu syurga kita ataupun neraka kita. Dikatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i satu ketika sahabatnya kematian anak, sahabat Imam Syafi'i sezaman dengan dia, kematian anak. Maka Imam Syafi'i tak dapat datang kerana uzur dia. Dia tulis surat kepada sahabat dia, sabarlah kamu atas musibah yang pertama, janganlah kamu mengundang musibah yang kedua. Setelah datang musibah pertama, jangan mengundang musibah yang kedua. Apa maksud ayat tadi? Sabarlah di atas kematian anak. Itu satu musibah, kematian anak. Benda tu dah hilang, anak dia dah hilang, maksudnya dah mati. Jangan pula mengundang musibah yang kedua, iaitu kau tak sabar, mengamuk, cakap macam-macam yang bukan-bukan, sehingga pahala pula hilang. Anak dah hilang dah, pahala pula hilang. Jadi lebih baik sabar je lah. Itu antara nasihat. Dan antara orang yang kuat kesabaran, disebut oleh Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja ganjaran balasan Allah, sempurnakan pahala ganjaran kepada orang yang sabar adalah syurga tanpa hisab. Sehingga disebutkan di akhirat nanti, di mahsyar, bila semua orang bangkit daripada kubur, semua berkumpul di mahsyar, tiba-tiba sekelompok orang berpisah daripada padang mahsyar menuju ke syurga Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat roblok, tahan, tak boleh keluar. Mana boleh lagi, belum lagi berlaku hisab, mizan, sirat, catatan amal dan sebagainya. Tak boleh bergerak lagi, kamu kena duduk di mahsyar. Dah kami diperintah untuk pergi ke sana. Siapa kamu? Kami ada tiketnya, ada tiket dia, iaitu orang-orang yang sabar terus dimasuk syurga tanpa berlaku peristiwa, tanpa ada proses hisab dan sebagainya. Jadi ayat tadi sama-sama kita merenung maknanya. Panjang lagi lah kalau kita nak hurai lagi. Tapi madai dengan saya sebut 5 doa, terus Allah bagi jawapan mustajab, Allah makbulkan terus.
Jadikan amalan kita, mudah-mudahan kita dapat dalam 5 doa yang kita minta. Siapa yang dapat 5 tu dah cukup dah untuk sejahtera dunia dia dan akhiratnya, selamat daripada siksaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala, menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Ramadan inilah peluang untuk kita menambah ketakwaan kita, menambah ketaatan kita. Masya-Allah, saya kagum dengan surau ni. Masya-Allah, ramai yang hadir. Dan saya pun kali pertama tadi mencari tang mana, kok mana sampai belakang tu kan, nak parking, padat, orang ramai. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, tempat tuan-tuan, tempat yang Allah curahkan rahmat sehingga semua berebut-rebut untuk melakukan amal soleh. Walaupun ada lagi yang tak berminat, walaupun bagaimanapun kita berdoa banyak dan usaha lagi dengan iklan tuan-tuan, masya-Allah, dengan kuliah-kuliah. Benda ni memberi kesedaran kepada mereka. Mudahan kesedaran itu kepada seorang dan dia pindah pada orang lain, sehingga makin Allah yang akan buka hidayah hati dia orang. Jangan kita nak blame orang tu, apalah kau ni bengap sangat, masjid dekat pun tak datang, surau dekat pun tak datang. Jangan, belum sampai hidayah kat dia. Ya Allah, buka hati dia, ya Allah, adik sampai hati. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia datang daripada kampung Daus, Yaman. Abu Hurairah tahun ke-5 hijrah atau 6 hijrah sampai ke Madinah. Tu kali pertama dia jejak Madinah. Dia dah masuk Islam, baru dia hijrah ke Madinah daripada Yaman. Kampung dia kampung Daus, Yaman. Dia bersama maknya. Mak dia datang, tapi mak dia tak Islam lagi. Mak dia tak suka dia masuk Islam, tapi Abu Hurairah tetap sabar, diam, tak bantah, tak lawan. Sampailah di Madinah, duduk, dia sering pergi. Dia lah bersama Nabi, balik bersama, jumpa Nabi, balik. Setiap kali dia balik daripada Masjid Nabawi, mak dia akan kutuk dia, mak dia akan marah dia. Mak dia tak Islam lagi. Sampai satu peringkat mak dia kutuk, bukan sekadar dia marah dengan Rasulullah sekali. Abu Hurairah tak boleh tahan, menangis. Dia tak bantah, dia tak berani lawan mak dia. Dia tahu itu syurga dia, walaupun mak dia tak Islam lagi waktu tu. Tapi dia terus menangis-nangis. Dia minta izin keluar daripada rumah, dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah tengok dia menangis. Kenapa wahai Abu Hurairah? Dia kata, bonda aku marah begini-gini tadi, sehingga dia tak boleh tahan, menangis. Ya Rasulullah, tolonglah doakan supaya bonda aku terbuka hatinya menerima hidayah Allah. Bagi Allah pancarkan hidayah pada hatinya sehingga dia menerima Islam. Rasulullah angkat tangan, ya Allah, bukalah hati bonda Abu Hurairah sehingga menerima hidayah Allah. Abu Hurairah selesai menangis, dia reda, dia balik tengok lain macam mak dia. Biasa sampai dah kena marah, kali ni diam. Mak dia duduk diam, tak kata apa, terus kata aku nak masuk Islam. Baru Nabi doa tadi. Jadi ini hidayah bukan milik kita tuan-tuan, bukan milik penceramah, bukan milik siapa-siapa. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya usaha. Ada kadang usaha kita Allah bagi makbul sehingga dia dapat hidayah. Kadang Allah belum bagi ataupun Allah tak bagi lagi dan sebagainya. Kita teruskan usaha kita. Tahniah pada semua yang berusaha memakmurkan Ramadan, memakmurkan rumah Allah, meninggikan syiar Allah dengan bacaan Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran di masjid-masjid, masya-Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah bangga masjid-masjid di Kufah, di Madinah ada imam yang baca Quran dalam sembahyang tarawih, sehingga dia doakan, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana bil Quran. Semoga Allah cahayakan kubur Sayyidina Umar dengan terang benderang seperti mana Sayyidina Umar punya usaha dia mencahayakan masjid-masjid kami dengan bacaan Al-Quran. Kerana sebelum Sayyidina Umar Al-Khattab, tarawih ni bersendirian, ada berjemaah 2 orang sana, 3 orang sini, mungkin buat sendiri. Jadi tak boleh nak baca Quran kuat. Tapi Sayyidina Umar kumpulkan, lantik seorang imam, Ubay bin Ka'ab, untuk jadi imam di Masjid Nabawi, dan seorang lagi imam untuk wanita di tempat lain, kerana ruang penuh, tak muat untuk perempuan. Jadi Sayyidina Umar buat tempat lain, kerana Masjid Nabawi waktu tu masih kecil. Jadi akhirnya suara Quran tu jadi bergema dalam masjid kerana imam baca kuat, gembira. Inilah orang yang meninggikan syiar Quran. Hidupkan masjid kita dengan Al-Quran, hidupkan Ramadan kita dengan Al-Quran. InsyaAllah kubur kita dicahayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahniah pada semua. Mudah-mudahan kita dapat
beramal dengan ayat ini pada setiap pagi, dan jangan kita abaikan kepentingan ayat ini seperti yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Daripada ayat 190 ataupun satu ayat sebelumnya 189 pun boleh, mula daripada 190 pun boleh sehingga penamat ayat 200 surah Ali Imran. Yang mana selepas Ali Imran adalah An-Nisa. Mudah-mudahan akan memberi manfaat untuk saya yang bercakap, dan sama-sama kita mengambil iktibar pengajaran. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtimna bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra muqama. Ya Allah, Tuhan kami, berilah taufik dan hidayahmu ya Allah ke atas diri kami ya Allah, ke dalam hati kami ya Allah, sehingga kami lebih lunak untuk tunduk ke segala perintahmu ya Allah, mentaati perintahmu ya Allah, bertakwa kepadamu ya Allah, mengikut sunnah nabimu ya arhamar rahimin. Khususnya di bulan Ramadan ini ya Allah, kekalkanlah istiqamah kami sehingga akhir Ramadan ya Allah, kekalkanlah qiyamul lail kami sehingga akhir Ramadan ya Allah, lebih khusus pada 10 terakhir Ramadan ya Allah, dan lebih khusus daripada khusus itu iaitu malam Lailatul Qadar. Kurniakanlah kami beribadah pada malam Lailatul Qadar, kurniakanlah kami berqiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, doa kami diterima pada malam Lailatul Qadar, istighfar kami diterima malam Lailatul Qadar, zikir kami diterima malam Lailatul Qadar ya Allah, ya akramal akramin ya Allah, ya Allah, seperti mana Kau telah berikan kepada hamba-hambamu yang saleh, berilah kepada kami keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.